Baik, kembali bersama dengan kami dalam Malaysia petang ini. Kita nak bacakan sedikit perkongsian bersama dengan anda mengenai Pentarama X Kelab Malaysiaku dekatkan pelajar dengan Japan, semarakkan semangat patriotisme. Di mana program Pentarama X Kelab Malaysiaku yang diperkenalkan oleh Jabatan Penerangan ataupun Japan pada tahun 2024 untuk menyampaikan maklumat menerusi pendekatan didik dan hibur yang terus menerima maklumat positif daripada guru dan juga pelajar. Ketua Pengarah Japan Erwin Khairul Ahmad berkata penyampaian maklumat menggunakan elemen infotainment iaitu maklumat hibur dan juga edutainment, didik hibur berkenaan adalah sebagai pelengkap kepada pendidikan berasaskan kurikulum dan juga co-kurikulum di sekolah. Erwin berkata demikian selepas menghadiri program Pentarama X Kelab Malaysiaku edisi khas sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Jaya pada hari ini. Sedikit info di mana beliau berkata penyertaan pelajar dalam program berkenaan menjadikan mereka lebih dekat dengan agensi kerajaan seperti Japan serta meningkatkan semangat cinta kepada negara dalam kalangan generasi muda. Okey, dan untuk kita bercerita mengenai Pentarama X Kelab Malaysiaku bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 bersama kami di talian ketika ini ialah Encik Muhammad Azhar Mokhtar yang merupakan Timbalan Pengarah Cawangan Pentarama bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan. Assalamualaikum Encik Azhar. Terima kasih Encik Azhar kerana bersama kami di Malaysia petang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Taufik dengan Cik Zahan. Okey, Cik Azhar tadi kan Zahan tanya kat saya, dulu kat sekolah saya buat apa kan waktu orang kata musim-musim hari kebangsaan ni. Saya cakap lah ada choir, ada syarahan juga sebenarnya. Betul, waktu tu ada syair kan. Tapi macam serius sikit kan Zahan kan. Tapi orang kata kita kalau kita lihat Pentarama X Kelab Malaysiaku ni pendekatannya lebih santai dan juga interaktif untuk mendekati pelajar itu. Apa agaknya mendorong pihak Japan untuk memilih pendekatan orang kata didik hibur dan juga infotainment untuk sampaikan mesej ni kepada golongan muda? Encik Azhar. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Zahan dan Taufik kerana menjemput saya untuk sama-sama kita bersama dengan Malaysia petang ini. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita kalau tadi masa Cik Taufik cakap tadi berkenaan dengan masa zaman sekolah-sekolah dulu, macam-macam aktiviti kita buat kan. Beza dengan masa saya masa mula-mula di awal-awal bersekolah dulu. Kalau kita tak nampak sambutan dia tu begitu meriah sebagaimana yang kita tengok pada era zaman ini. Kalau zaman saya dulu, masa zaman saya sekolah, saya ingat kalau kita sambut Hari Merdeka tu dia tak berapa ceria sangat tu. Itu zaman saya dulu lah, masa saya sekolah dulu lah, zaman 80-an dulu kan, awal 80-an dulu. Berbeza dengan hari ini. Okey, berbalik kepada pertanyaan tadi berkenaan dengan didik hibur ataupun infotainment tu. Okey, macam ni. Okey, kalau kita perhatikan Taufik dan Zahan kalau kita perhatikan hari ini golongan muda diorang ni terdedah berbagai-bagai banyak dengan platform yang kita tengok kadang-kadang terlalu formal. Terlalu formal sangat. Kadang-kadang kita tengok jadi nak sampai kepada jiwa muda, jiwa golongan muda, kita rasa ini macam tak sampai pada orang ni kan. Jadi berat kita sangat. buat kita buat jadi secara orang kata didik hibur. Okey, mulai kalau kita tengok kan, kalau dalam didik hibur ni, kalau kita tengok, kita gunakan kekuatan yang ada di Pentarama kan. Kalau kita tengok di Pentarama ni, kita ada seni persembahan, kita ada ahli muzik, kuis, permainan dan interaktif secara langsung. Okey, kalau pendekatan cara didik hibur ni, kalau kita buat cara yang saya masukkan tadi tu, pelajar rasa seronok. Jadi dia akan rasa mereka didekati dengan kita bawa dia orang merasai persembahan dengan cara yang boleh menyampaikan mesej tu kepada dia orang. Dalam kita punya didik hibur ni, macam-macam elemen kita masukkan supaya pelajar sama-sama dapat berinteraksi bersama-sama kita. Jadi
bila benda ni sampai kepada anak-anak muda, golongan muda dia, ia bukannya sahaja dapat menyeronokkan, setidak-tidaknya dia orang dapat ambil bahagian dan akhirnya dapat menghayati mesej yang kita nak sampaikan melalui didik ibu tu. Itu yang kita punya apa orang kata tu, pendekatan yang kita ingin bawa kepada warga-warga muda ni lah. Cik Azhar, kalau kita tengok daripada sambutan yang diterima di mana diperkenalkan sejak 2 tahun yang lalu dan program ini telah dilaksanakan di 223 sekolah. Saya kira jumlah yang besar juga kerana bukan itu sahaja, penyertaan melibatkan lebih daripada 165,000 murid dan guru. Mungkin selepas ini yalah, kita tahu sekarang dah dilaksanakan dan saya kira kalau mengikutkan daripada jumlah yang saya katakan tadi, pastinya setiap tahun makin meningkat. Jadi daripada pihak Japan sendiri, mungkin dengan sambutan yang boleh dikatakan luar biasa ini, apakah mungkin perancangan pada masa akan datang untuk menambahkan lagi penyertaan sekolah, pihak murid dan juga guru? Mungkin di Sabah dan Sarawak sebelum ni adakah macam mana, Cik Azhar? Ada. Sabah dan Sarawak kita ada laksanakan juga. Di merangkumi semua sekolah di Malaysia. Okey, berbalik kepada yang tadi, soalan yang tadi yang mengatakan kita mendapat pernyataan lebih 165,000 orang. Ini menunjukkan bahawa program yang kita buat ini mendapat sambutan kepada golongan-golongan pelajar. Itu yang kita rasa agak bangga dengan apa yang kita nak sampaikan kepada generasi muda ni. Okey, kalau kita lihat yang lebih penting, pelibatan pelajar bukan sekadar sebagai penonton. Mereka sama-sama kita sertakan mereka dengan menyanyi, menjawab soalan kuis, menyertai permainan dan berinteraksi dengan kita punya pengacara daripada penceramah. Jadi bila diorang sama-sama dapat berinteraksi dengan kita, setidak-tidak pun diorang akan dapat merasai, menjiwai semangat patriotisme tu. Itu yang kita nak bawa kepada sekolah-sekolah dengan melalui kelab Malaysiaku ni. Okey. Kalau tadi saya kata zaman saya ada gunakan syair, pantun dan sebagainya, Cik Azhar, bukannya senang sebenarnya untuk sebuah pelajar memahami maksud tersirat ketika sambutan kemerdekaan ketika itu kan. Sebab mungkin pelajar-pelajar yang hebat-hebat pandai-pandai macam Zahan ke, dia faham kan baik-baik syair tersebut kan. Tapi Cik Azhar, melalui pendekatan yang dibawa pentarama ni, terutama sekali melalui kuis misalnya, permainan dan juga seni persembahan, macam mana agaknya mesej kemerdekaan ini dapat diselitkan dan dapat membantu mesej ini lebih dekat lagi kepada pelajar? Okey, kalau kita perhatikan soalan-soalan kuis yang kita kemukakan kepada pelajar-pelajar ni, dia akan berkait dengan sejarah negara, berkaitan dengan ketokohan negara dan sebagainya. Okey, kalau bila kita buat secara santai, bertanya kepada murid-murid, bila mereka menyertai sedikit sebanyak benda tu masuk kepada diorang punya pemikiran, bahawa bukan sahaja dengan cara santai begini diorang dapat berhibur, dan tak semestinya kita nak cakap serius sangat kalau kita masuk, kalau kita bagi kalau kita tengok setengah-setengah sekolah, kalau kita nak dapatkan info-info ni, kadang-kadang guru ni akan buat satu ceramah khas. Jadi benda ni macam diorang rasa macam terlalu formal bagi diorang. Jadi kalau melalui kuis-kuis ni, diorang dapat tahu, ini jawapan dia, ini macam ni. Jadi secara tak langsung benda sampai kepada mereka. Itu yang kita nak. Cik Azhar, kalau saya boleh kongsikan sedikit, kalau kita bercakap tentang edisi khas sempena Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ini, di mana ia mengenengahkan satu yang cukup istimewa, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dan juga kempen kempen internet selamat. Dan mungkin dalam hal ini, bagaimana mungkin Japan sendiri memastikan bahawa program ini sentiasa relevan, menarik minat terutamanya bukan sahaja pelajar tetapi juga mungkin pelajar lepasan universiti dan juga golongan muda secara keseluruhannya. Bagaimana, Cik Azhar? Okey, kalau kita tengok kepada kempen internet selamat ini semua, kalau kita perhati, kalau kita
kalau ada misal kata kalau Zaihan ada peluang, Taufik ada peluang, mungkin boleh kita pergi bawa sekali lah masuk sekolah, kita tengok macam mana pendekatan yang kita bawa. Di sana kita boleh nampak lebih apa orang kata, lebih jelas lah macam mana pendekatan yang kita buat kepada pelajar-pelajar ni. Okey, mengenai dalam salah satu daripada segmen yang kita buat dalam Kelab Malaysia Ku ni, kita akan bagi apa yang di kerajaan dasar-dasar kerja, contohnya mengenai dengan kempen internet selamat. Mengenai kempen internet selamat ni, kita akan wawarkan kepada di mana di bawah 16 tahun tidak menggunakan mempunyai akaun Facebook dan media sosial lah maksudnya. Jadi di situ pelajar-pelajar ni akan tahu mereka tidak boleh ada akaun media sosial di bawah umur 16 tahun tu dia tak boleh ada. Jadi kita akan sampaikan maklumat-maklumat tu kepada pada pelajar ni supaya mereka tidak menggunakan akaun Facebook ni sebarangan. Itu yang kita masukkan mengenai kempen internet selamat ni. Sampai itu kita memberi kesedaran juga kepada contohnya pasal jenayah cyber, berita palsu, adab komunikasi dalam talian serta penggunaan media sosial secara berhemah. Jadi dengan adanya kempen-kempen ini kita sampaikan apa yang dasar kerjaan kepada ni, kita harap pelajar-pelajar ini akan memahami kenapa kita adakan kempen internet selamat ni kepada pelajar-pelajar sekolah lah. Ya, okey. Dan kita tahu juga tentang program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2024 lagi kan Cik Azhar kan? Jadi agaknya perancangan bagi Japan selepas ini bagaimana untuk memperluaskan lagi program Pentarama X Kelab Malaysia Ku, bukan saja meluaskan lagi tapi juga menambah baik program ini di masa akan datang. Cik Azhar. Okey, pada masa akan datang kita akan melihat bagaimana program ini boleh diperluaskan ke lebih banyak sekolah. Okey, di samping kita dapat memperkukuhkan kandungan, kita akan memperbaiki lagi bagaimana persembahan yang akan dilaksanakan. Dan juga kita harap dapat membanyakkan lagi penglibatan sekolah-sekolah di masa akan datang. Selain dapat memperluaskan jangkauan, kita juga akan membuat penambahbaikan serta memberi perhatian kepada kualiti dan juga kerelevanan pengisian supaya pelajar-pelajar yang kita pergi ke sekolah tu tidak terlalu orang kata benda yang sama je yang kita akan bawa. So kita akan cuba buat lagi penambahbaikan di samping kita akan selitkan juga mana-mana yang boleh yang kita buat, kita akan buat. Kita beri pendekatan kita lah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih di atas perkongsian tadi. Kita bersama dengan Cik Muhammad Azhar Mokhtar, Timbalan Pengarah Cawangan Pentarama Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia ataupun JAPEN. Terima kasih Cik Azhar. Sama-sama Zaihan dan Taufik. Baik, orang kata meriah sambutan di peringkat sekolah kan bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ini. Bukan saja macam kita dulu tapi orang kata dah seronok dah. Pelajar sendiri dapat berinteraksi sekali, dapat memahami erti kemerdekaan itu dengan lebih mendalam lagi melalui orang kata aktiviti-aktiviti yang cukup menarik seperti kuis dan juga seni persembahan.